Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari ini tersebar gambar Ustaz Dr. Mazhar menziarahi kubur ayahnya dan berdoa di sisi kubur ayahnya. Namun gambar itu viral bukan atas sebab-sebab yang baik. Pertama yang saya dapat adalah seperti ini. Cuma yang bertanya ni bijak sikit. Lazimnya tak bijak. Tapi kali ni dia bijak sikit sebab dia letak tanda soal. Dia letak tanda soal bererti dia nak tahu. Tak apalah, dia memang banyak tak tahu kan. Khilaf dengan kilaf pun dia tak tahu. Dia duk sebut kilaf-kilaf. Kita ingat dia duk mengidam nasi pilaf. Lupa-lupanya khilaf. Kias dengan kiasan pun dia tak tahu. Tapi yang ini dia letak tanda soal. Jadi kita bersangka baik. Kita memaksa diri bersangka baik, dia betul-betul tak tahu. Maka saya buat video ini untuk menjelaskan apakah beza antara ziarah kubur yang dianjurkan, yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan kuburiyun yang merupakan larangan Rasulullah SAW. Jika tadi gambar yang ada tanda soal, tetapi yang lebih serius, yang saya pandang agak berat, ialah yang ini pula. Sebab yang bertanya ni, ataupun dia tak tanya sebenarnya, sebab kalau tengok tak ada tanda soal kan. Yang menulis status tersebut ialah seorang ustaz. Macam mana ustaz boleh tak tahu kan? Tapi tak apalah, okey. Jadi dalam video ini saya akan jelaskan secara ringkas apakah beza antara ziarah kubur dan kuburiyun. Saya tak akan bagi dalil-dalilnya sebab saya sebelum ini alhamdulillah telah buat banyak video tentang kubur dan tentang tawassul dan istighasah. Dalam kotak description saya ada bagi link sebab saya telah menghimpun video-video tersebut dalam satu playlist khas tentang kubur je. Macam-macam video tentang kubur sahaja, sila tonton. Satu lagi playlist himpunan video-video saya tentang tawassul dan istighasah. Jadi semua dalil-dalil ada dalam video tersebut. Saya tak nak ulang di sini, nanti jadi panjang sangat pula ya. Okey, baik. Perbezaan pertama, ziarah kubur ialah kita boleh ziarah mana-mana kubur, termasuk kubur orang bukan Islam. Sebab tujuan ziarah kubur, tujuan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ziarah kubur ialah untuk ingat kematian dan ingat hari akhirat. Dan tujuan ini dapat dicapai di kubur orang Islam mahupun yang bukan Islam. Cumanya bila pergi kubur orang bukan Islam, tak payahlah memberi salam bila nak masuk ke apa ke. Alright. Jadi ini ziarah kubur yang sunnah ini, mana-mana kubur pun boleh. Sudah tentu, saya faham, sudah tentu kubur ahli keluarga sendiri lebih rapat di hati. Tapi kalau katakanlah kubur ahli keluarga tu jauh ke, mungkin musim cuti saja dapat pergi ke, kita dapat pergi ke kubur yang berhampiran dengan tempat kita di mana jua untuk kita mengambil manfaat, untuk mengingati kematian dan hari akhirat. Jadi ringkasnya ziarah kubur berdasarkan sunnah ialah mana-mana kubur. Adapun bagi kuburiyun, mereka tidak pergi mana-mana kubur. Mereka hanya pergi pada kubur-kubur yang mereka percayai. Tak ada bukti kukuh. Tetapi yang mereka percayai, di sana ada sekian-sekian nabi yang dikebumikan. Ada sekian-sekian wali, ada sekian-sekian tok syekh, ada sekian-sekian tok guru. Mereka pergi kepada kubur-kubur itu sahaja. Okey? Jadi mereka punya bukan pergi ke mana-mana kubur, tetapi yang ada nabi, mereka kata Nabi Hud lah, Nabi tu lah, Nabi ni lah, ada tok wali tu, tok wali ni lah, tok syekh ni, tok syekh tu lah, tok guru ni, tok guru tu lah ya. Okey, itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua, ziarah kubur yang berdasarkan sunnah Nabi SAW ialah macam saya sebut tadi, mana-mana kubur yang dekat. Mana-mana kubur yang dekat ya, untuk kita ambil peringatan tentang kematian dan hari akhirat. Adapun kuburiyun, mereka sanggup bermusafir jauh kerana di kubur yang jauh itulah ada kubur Nabi sekian-sekian. Di kubur yang jauh itulah ada wali sekian-sekian dikebumikan. Pengalaman saya alhamdulillah sebagai seorang juruterbang, bila buat flight ke beberapa destinasi di India, akan jumpa ada orang yang pergi ke sana untuk ke kubur. Sebab
apa yang berlaku ialah bila sudah sampai ke destinasi, mereka penumpang semua sedang beratur kan untuk immigration, pasport kan. So merekanya tempat beratur tu zigzag untuk sampai ke sana. Adapun untuk kami anak kapal ada satu lorong khas. Jadi sambil lorong khas tu bila situ tanyalah, pergi mana ni? Oh, mereka dengan muka berseri-seri. Oh, kami pergi ziarah kubur. Kan. Tapi sebab saya pun pakai uniform, tak adalah kita nak kata jangan-jangan patah balik. Okay. India satu lagi di China. Bila kita buat penerbangan dulu di satu bandar di tengah China, Xi'an kan. So ada juga yang pergi ke sana semata-mata untuk ziarah kubur. Bukan di Xi'an sendiri, tapi mereka kata kena naik bas lama sikit apa kan. Tapi itulah, dalam bab ini terdapat hadis Nabi SAW yang secara khusus melarang seseorang itu bermusafir jauh semata-mata untuk ziarah kubur. Saya ada video khas tentangnya, sila rujuk ya. Jadi mereka memang bermusafir jauh untuk pergi ke kubur yang mereka kata ada Nabi di sanalah, wali di sanalah, Ashabul Kahfi di sanalah. Okay, alright. Okay, itu perbezaan kedua. Perbezaan ketiga, ziarah kubur berdasarkan sunnah Nabi SAW ialah memang ada doa di sana, tetapi kita berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Untuk ahli kubur seperti kita katakan kalau kita ziarah, kita minta ampun, kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan. Katakanlah kita pergi ziarah kubur ibu dan ayah kita, kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan ibu dan ayah kita, agar Allah rahmati ibu dan ayah kita. Doa ni sebenarnya boleh dibuat di mana-mana, tak semestinya kena pergi di kubur. Tapi alang-alang dah pergi kubur, alang-alang sambil mengambil iktibar tentang kematian dan hari akhirat, berdoa juga untuk ahli kubur. Okey, jadi kita berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Berbeza dengan kuburiyun, mereka pergi sana memang berdoa, tetapi mereka berdoa kepada ahli kubur, meminta sesuatu hajat mereka. Mereka berdoa kepada Nabi itu, wahai Nabi Hud, kepada wali, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Tuan Guru apa semua tu, bantulah aku. Sekarang ini harga barang semakin naik, saya tak dapat nak menyara keluargaku, lapangkanlah rezekiku. Jadi mereka berdoa kepada ahli kubur. Yang ini kita sebut sebagai istighasah. Dan istighasah ini adalah syirik. Okey, adalah syirik. Saya ada siri video khas tentangnya. Saya lagi link dalam kotak description. Bahkan di sisi kuburiyun, mereka berkeyakinan bahawa kubur ini adalah tempat dimakbulkan doa. Tak ada hadis pun. Tapi sendiri-sendiri mereka punya keyakinan berdasarkan pengalaman sebelum ni. Masalahnya siapa yang memakbulkan doa tu? Apakah Allah atau apakah syaitan? Okey. Jadi berbeza ya. Jadi macam gambar yang disebarkan tu, Dr. Mazhar berdoa, tak silap saya berdoa di sisi kubur ayahnya, ialah berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa, rahmati, lapangkan kubur untuk ayahnya. Tapi yang penting berdoa kepada Allah. Adapun kuburiyun berdoa kepada ahli kubur untuk manfaat dirinya, ada sesuatu masalah ke, sesuatu hajat ke. Itu beza yang paling besar. Okey? Baik, itu perbezaan ketiga. Perbezaan keempat, okeylah, baca Al-Quran di kubur. Orang yang ziarah kubur, selain berdoa, mereka juga baca Al-Quran di kubur. Dan perkara ini adalah khilaf. Saya ada video khas tentangnya, sangat panjang, di mana saya react kepada Ustaz Azhar Idrus dalam isu baca Al-Quran di kubur. Okay? Sekali lagi, link dalam kotak description. Tapi tak apa, kita menghormati adanya khilaf dalam isu ini. Berbeza dengan kuburiyun. Kalau yang ziarah kubur berdasarkan sunnah, sekadar berdoa dan membaca Quran. Okey. Di sisi kuburiyun pula, okey, mereka beribadah di sana dengan solat. Solat jenazah tak apa, sebab memang ada dalilnya bahawa Nabi SAW pernah kembali lalu ditanya-tanya tentang seseorang yang tengok-tengok sudah pun meninggal dunia dan dikebumikan. Maka baginda terus ke kuburnya dan solat jenazah di sana. Itu boleh sebab tak ada rukuk, tak ada sujud. Tetapi mereka ni benar-benar, bagi kuburiyun, benar-benar solat di kubur dengan rukuk, dengan sujudnya. Kalau tak pun mereka sujud di kubur, mereka iktikaf di kubur, duduk lama je. Orang yang ziarah kubur, yang ikut sunnah tu,
Paling-paling kita kata 10 minit, 15 minit ke, lebih kurang gitulah. Oh, yang ini iktikaf punya lama. Sebab tu kuburiyun, kubur Nabi, kubur wali. Bila saya sebut Nabi wali, bukan kita anti kepada Nabi, wali apa semua tu, tak. Tetapi kita mengkritik mereka yang menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai tempat pujaan, tempat ibadah, ya. Jadi sebab itu, bagi kuburiyun, kubur Nabi, wali apa semua tu, siap ada bangunan, ada bumbungnya, ada tempat duduk yang selesa apa semua tu. Sebab mereka memang benar-benar beriktikaf di sana. Okey, mereka solat, mereka sujud, mereka berzikir. Okey, dan ada juga yang sampai tawaf di sana, dan ada juga yang melakukan sembelihan di sana, sembelih lembu ke kambing ke apa ke, ya. Jadi mereka benar-benar beribadah di sana. Sebab tu kita lihat, kalau kubur yang dikatakan ada Nabi, wali, tok syekh, tok guru, siap ada bangunan apa semua di situ supaya mereka dapat melakukan aktiviti ibadah di sana. Alright. Jadi beza antara ziarah kubur yang ikut sunnah, yang baca Quran tu tak ada sunnahnya, tapi ayalah ada yang amalkan. Jadi macam saya kata khilaf, tapi paling-paling baca Quran sajalah. Yang ini ni memang duduk beribadah di sana. Memang duduk beribadah di sana, ya. Okey. Sebelum saya buat video ni, saya tengok Ustaz Dr. Rozaimi pun ada post tentang perkara ni di Facebook beliau. Dan saya tengok di ruangan komen, ada yang komen, doa tak sampai, doa tak sampai. Bukan ke Wahabi kata doa tak sampai, bukan ke Wahabi. Kita pun pelik lah, kenapa setengah orang tu, dia punya traffic jamnya tu, dia punya sel-sel otak tak berhubung itu begitu serius. Yang dibincang sampai tak sampai ialah pahala bacaan Al-Quran yang dibaca, yang kemudiannya hendak dihadiahkan atau disampaikan kepada si mati. Adapun berdoa, kita berdoa kepada Allah, itu memang sememangnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada si mati, yang itu tu yang ada khilaf. Okey, jadi antara kebijaksanaan seseorang dalam hal agama, antara ketajaman fikiran seseorang, ketajaman akal seseorang hal agama ni, ialah dia mampu membezakan perkara khilaf ni secara terperinci. Okay. Kadang kita sebut perkara lain, dia orang faham perkara lain, kan. Kita bincang tentang package salawat antara solat-solat tarawih. Mereka pula faham, tengok Wahabi ni, dia larang selawat secara total. Sejak bila pula larang selawat secara total, kan? Kita bincang tentang lafaz-lafaz zikir selepas solat fardu. Bacalah apa yang Nabi ajar, yang Nabi amalkan. Kenapa yang nak baca sendiri-sendiri, sama ada lafaz sendiri ataupun bilangan sendiri? Lalu mereka pula faham, tengok Wahabi tu, dia orang tak bagi zikir selepas solat. Siapa pula kata tak boleh zikir, kan? Okey, alright. Perbezaan kelima. Okey, bagi seorang Muslim yang biasa hatinya tertambat ke masjid, hatinya terikat ke masjid, berdasarkan hadis yang masyhur di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ada 7 golongan. 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari akhirat kelak, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, kecuali naungan Allah. Di mana salah satu daripada 7 golongan tersebut ialah seorang muda yang hatinya sentiasa tertambat ke masjid, hatinya sentiasa terikat, tertarik kepada masjid. Berbeza dengan kuburiyun, hatinya sentiasa tertarik, tertambat dengan kubur. Bukan semata-mata mana-mana kubur, tetapi kubur Nabi, kubur wali, kubur tok syekh apa betul. Jadi mereka ni punya cita-cita, kalau ada duit nak himpun apa, nanti nak pergi musafir ke sana. Kalau ada masa cuti ke apa, nanti nak pergi musafir ke sana. Oh, I wish I can go there. I want to make a special doa. Jadi beza dekat situ tu, ya. Hati mereka tertambat. Dan kuburiyun ni kita boleh bezakan. Bila mereka cerita kubur Nabi, kubur wali, boleh doa sana, doa makbul, mereka cerita dengan wajah begitu ceria, begitu gembira. That is their excitement untuk pergi ke kubur wali, Nabi, tok syekh, tok guru itu. Itu kuburiyun, okey. Dan itu 5 perbezaan. 5 perbezaannya antara ziarah kubur yang sememangnya merupakan sunnah dan anjuran Nabi SAW, dan juga kuburiyun yang merupakan larangan, bukan semata-mata larangan tetapi larangan tegas.
Dalam salah satu video saya telah bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang aktiviti kuburiyun ni, dan baginda melarang dengan setegas-tegas larangan. Entah kenapa, entah macam mana, hadis ini macam tak wujud pula di sisi geng kuburiyun ini, ya. Okey, jadi kita ulang kaji sekali lagi. Ziarah kubur yang sunnah dengan kuburiyun. Yang pertama, bagi ziarah kubur yang sunnah, boleh ziarah mana-mana kubur yang terdekat, baik yang muslim maupun non-muslim, kerana tujuannya ialah untuk mengingati kematian dan hari akhirat. Maka tujuan ini dapat tercapai di mana-mana kubur. Tapi sudah tentulah kubur ahli keluarga sendiri adalah lebih hampir di hati, kan. Berbeza dengan kuburiyun, mereka tak pergi mana-mana kubur, tetapi mereka pergi kubur yang ada, mereka dakwa ada Nabi sekian-sekian di situ, wali sekian-sekian, Tok Syekh dan juga Tok Guru. Dan yang menobatkan, kalau Nabi tu mereka sendiri kata Nabi Hud kat sini, Nabi Daniel kat sini, Nabi tu kat sini. Yang wali apa tu semua pula mereka sendiri yang nobatkan. Mereka sendiri yang angkat taraf jadi wali, dan mereka sendiri yang kata tu lah, kan. Padahal anak wali tu pun tak pergi situ sebab anak tu kenal bapak dia. Bapak dia kat luar nampak baik, kat rumah sama dia isap gudang garam apa semua tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ziarah kubur yang sunnah ni mana-mana kubur yang dekat. Sebab asalkan dapat capai tujuan mengingati kematian dan hari akhirat. Hadis-hadis tentang mengingati kematian dan akhirat ada juga. Baru ni saya buat video di mana saya react kepada Ustaz Azhar Idrus tentang beruk yang tidak ziarah kubur, ya. Okey. Berbeza dengan kuburiyun, sebab mereka nak pergi ziarah tu, yang mereka nak pergi kubur Nabi, wali, Tok Syekh, mereka akan bermusafir semata-mata untuk ke kubur yang jauh itu. Okay? Sampai ke China ada, sampai ke India ada. Kalau Yaman tu famous lah. Okay? Dan sebagainya, dan sebagainya. Okay. Ziarah kubur yang sunnah tu ialah kita berdoa kepada Allah untuk yang ahli kubur. Dalam kes ini mendoakan keampunan, mendoakan rahmat, dan kubur dan doa ni sebenarnya boleh dibuat di mana-mana, di rumah, di destinasi lain. Kalau lah satu masa nanti kita dah ada penempatan di planet lain, ketika di planet sana pun kita boleh berdoa. Berbeza dengan kuburiyun, mereka bukan berdoa kepada Allah, tetapi mereka berdoa kepada ahli kubur itu untuk sesuatu hajat yang mereka hendaki. Dan inilah yang disebut sebagai istighasah. Mereka ni akan pusing macam-macam untuk mengatakan istighasah tu bukan syirik. Oh, kami berdoa kepada dia, tetapi yang kami masukkan berdoa kepada Allah. Kau ni nak putar belik, kau nak kelentong siapa sebenarnya, kan? Alright. Dan mereka ni juga berkeyakinan berdoa di kubur wali, Nabi apa semua tu adalah tempat yang dimakbulkan doa. Dan mereka ni, disebabkan mereka nak minta kepada ahli kubur, mereka akan pergi di sisi kubur tu. Berbeza dengan kita yang nak mendoakan keampunan untuk ibu bapa kita, tak semestinya kena pergi ke sana. Okey, tak semestinya kena pergi ke kubur. Macam saya, kubur ibu bapa saya di Bukit Kiara, Kuala Lumpur, kan. Saya sekarang di Kelang. Jadi dekat sini saya boleh berdoa tanpa perlu pergi ke Bukit Kiara. Tetapi mereka berkeyakinan ahli kubur tu boleh dengar apa yang mereka cakapkan. Padahal dalam surah Fatir ayat 22 tak silap saya, ahli kubur tidak dapat mendengar apa yang diperkatakan oleh orang yang di dunia, melainkan apa yang Allah izinkan. Tapi mereka berkeyakinan boleh dengar. Sebab tu mereka pergi ke kubur itu, berdoa kepada ahli kubur. Okey. Tentang baca Quran ini bukan sunnah, tetapi menjadi aktiviti, dan memang ada khilaf perbincangan sama ada ia dianjurkan ataupun tidak ketika ziarah kubur. Poin penting, beza dengan kuburiyun, mereka beribadah di kubur dengan solatnya, dengan sujudnya, dengan iktikafnya, dengan zikirnya, dengan tawaf kat kubur. Okey, tawaf di kubur dan melakukan sembelihan kambing ke lembu ke apa ke di kubur wali, di kubur Nabi, di kubur Tok Syekh tersebut. Dan perbezaan kelima, hati tu tertambat di mana? Okey, orang yang biasa-biasa, yang the normal majority Muslim, hatinya tertambat ke masjid. Tetapi kuburiyun ni hatinya tertambat di kubur wali sekian-sekian, Nabi sekian-sekian. Cita-cita mereka nak pergi ke kubur tu. Mereka himpun duit nak pergi ke kubur tu. Mereka cuba apply cuti nak pergi ke kubur tu, bermusafir jauh semata-mata untuk kubur itu. Jadi demikianlah perbezaan antara ziarah kubur
yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang saya yakin 99% daripada kita orang Islam melakukannya. Yang 1% ni aja kuburiyun. 1% ni saja kuburiyun, ya. Jadi terdapat perbezaan yang besar di situ. Baik, moga-moga penjelasan saya ni dapat merungkai kekeliruan. Okeylah, dapat menjawab persoalan seorang yang bertanya tu dan dapat merungkai kekeliruan orang yang tak faham beza antara ziarah kubur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ziarah kubur yang dianjurkan oleh syariat Islam, dan dengan kuburiyun yang dilarang dengan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.